Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah. Sebelum tu kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada seluruh ahli keluarga kita. Semoga kita mendapat keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah hari ini saya merekodkan kuliah kita kerana petang ni saya ada kerja urgent. Maklumlah Kuim ni jam banyak sangat kerjanya, semuanya urgent. Okey, tak apalah, kita mulakan kuliah kita. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang pembangunan produk baru dan strategi kitaran hayat. Okey, seperti yang kita maklum, syarikat-syarikat yang berjaya dia mengaplikasikan inovasi secara konsisten. Inovasi ini adalah sesuatu bentuk perubahan walaupun sedikit sahaja. Inovasi itu tidak semestinya sesuatu yang benar-benar baharu, tetapi sedikit sahaja pengubahsuaian terhadap pelbagai aspek, sama ada dalam produk, perkhidmatan, objektif syarikat, misi ataupun visi, dan sebagainya. Okey, ia adalah dikira sebagai inovasi. Sebarang bentuk perubahan walaupun sekecil-kecil perkara yang diletakkan dalam sesuatu urusnya keperniagaan, maka ia dikatakan sebagai inovasi. Okey, begitu juga dengan penghasilan produk baru. Okey, apabila ada produk baru, maka ia dikaitkan dengan inovasi. Dan ianya mestilah dibangunkan selaras dengan perubahan pantas dari segi trend, gaya hidup manusia yang sentiasa berubah-ubah, kehendak manusia yang tidak terbatas, perubahan teknologi dan juga isu persaingan. Kalau pesaing kita telah maju ke hadapan, maka kita hendaklah setidak-tidaknya mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Dengan itu, produk mempunyai jangka hayat yang terbatas dan mesti digantikan oleh produk baru. Maksudnya kita tidak boleh mengharapkan kepada sesuatu produk yang sedia ada. Kita mestilah move on dengan keadaan, membuat sedikit inovasi. Risiko inovasi sama besar dengan ganjaran. Kalau besar you punya risiko untuk inovasi, maka ganjaran yang syarikat akan dapat juga besar. Dia positif punya relationship lah. Okey, iaitu dengan adanya perancangan kukuh, dan proses pembangunan produk baru yang sistematik, itu adalah perlulah. Okey, strategi pembangunan produk baru, dia ada dua cara. Yang pertama, menguasai dengan membeli seluruh sistem, paten atau lesen pengeluar daripada pemegang milik produk. Okey, ataupun yang kedua, melalui pembangunan produk baru, iaitu you develop new product, sama ada you tambah baik, modified sedikit, dan mewujudkan jenama baru dengan kerjasama R&D. Okey, seperti banyak contoh yang ada di pasaran. Zara ataupun Panasonic. Zara ni butik pakaian. Sejak pandemik COVID, syarikat Zara ni telah ditutup. Syarikat Zara ni adalah satu syarikat yang antara terkemuka dunia, dan dia terkesan dengan pandemik, sehingga kan semua cawangan Zara adalah ditutup. Malaysia pun ada Zara ni dekat JB. Okey.
percambahan idea. Langkah pertama dalam proses pembangunan produk baru. Idea, you create idea, you fikir apakah apa sebarang bentuk modifikasi yang hendak dilakukan, apa you nak menambah baik produk yang sedia ada dan sebagainya. Idea produk baru boleh dicari daripada sama ada sumber dalaman, daripada pelanggan, daripada pesaing ataupun daripada pembekal, pengedar dan lain-lain pengedaran. Biasanya kita akan dapat idea baru ni daripada pelanggan. Persaingan ni biasanya kita akan tiru. Kalau dengan pesaing, kita biasanya akan tiru. Tiru tak salah. Tiru tak salah. Sebab dia merupakan salah satu jenis inovasi. But you have to create some modification lah from the peniruan itu. Biasanya syarikat-syarikat daripada China ini suka melakukan aktiviti meniru, tetapi dia ada buat sedikit perubahan. Penyaringan idea melibatkan menapis idea supaya idea baik dipilih dan buruk digugurkan. Dia termasuklah proses inkubasi. Inkubasi ni merupakan satu tahap ataupun satu fasa di mana setelah memikirkan pelbagai idea, maka memerlukan satu tempoh masa untuk bertenang, iaitu meneliti setiap idea yang telah dikenal pasti, dan mengenepikan idea-idea yang tidak akan digunakan. Ujian dan pembangunan konsep. Konsep diperolehi secara syarikat mampu melihat sendiri di pasaran kemungkinan-kemungkinan produk. Konsep produk adalah versi terperinci idea produk baru yang dinyatakan dengan terma pelanggan yang boleh difahami. Pembangunan konsep melibatkan pembangunan idea kepada alternatif konsep produk, mencari tarikan pada setiap konsep kepada pelanggan dan memilih yang terbaik. Ujian konsep diuji pada kumpulan pelanggan sasaran bagi mencari konsep yang kuat menarik pelanggan. Konsep ini adalah merujuk kepada identiti produk yang barulah. Apa yang kita nak tonjolkan, sama ada dari segi harga ke, dari segi reka bentuk ke, dari segi ingredient ke, ataupun mengikut tema tertentu ke. Contohnya tak lama, bulan 8 ni adalah bulan kemerdekaan. So contohnya baju kurung, kalau sebelum ini baju kurung diambil daripada kain bercorak bendera dan dijahit. Tetapi pada hari ini inovasi terhadap kain kain ela telah inovasikan dengan memasukkan unsur-unsur bendera Malaysia dan dijadikan baju kurung sepasang. Contohnya jenama Sabela. Jenama Sabela ni adalah terkenal dengan pakaian baju kurung tak payah gosok. Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, mereka mengeluarkan baju kurung yang bercorakkan bendera Malaysia. Bendera Malaysia tu tak adalah sebiji-sebiji bendera yang kita kibar tu, tetapi dia ada unsur-unsur warna bendera kita. Lepas tu ada bunga raya. So itu adalah merupakan salah satu contoh inovasi lah yang baik. Pembangunan strategi pemasaran. Mereka bentuk strategi pemasaran awal untuk produk baru berasaskan konsep. Penyataan strategi pemasaran dikeluarkan, menggariskan pasar sasaran yang dikehendaki, peletakan produk yang dirancang, jualan, share pasaran dan matlamat keuntungan untuk beberapa tahun. Serta harga produk dirancang, pengedaran dan belanjawan pemasaran untuk tahun pertama, menjelaskan jualan yang dirancang dalam jangka masa panjang, matlamat keuntungan dan strategi campuran pemasaran. Walaupun kita sudah ada basic produk yang kita tawarkan kepada pelanggan,
apabila kita membuat sedikit modifikasi kepada produk kita untuk komersialkan sebagai produk inovasi, sesuatu yang barulah dalam pasaran, makanya strategi pemasaran adalah tidak boleh diendahkan ataupun tidak boleh diketepikan, kerana pelanggan perlu dimaklumkan. Pelanggan perlu dimaklumkan terhadap apa bentuk perubahan ataupun penambahbaikan ataupun inovasi sesuatu yang baru kepada pasaran. Yang penting pelanggan mesti tahu apa yang kita buat. Analisis perniagaan. Apa yang kita perlu analisis dalam perniagaan? Kita kena semak jualan kita, kos yang terlibat, peluncuran untung, ramalan keuntungan untuk produk baru bagi mencari faktor yang memenuhi objektif syarikat. Menganggar jualan dengan melihat kepada sejarah jualan produk serupa dan mendapatkan banci pendapat pasar. Pembangunan produk. Pembangunan produk ni adalah sesuatu proses membangunkan konsep produk kepada produk fizikal bagi memastikan idea produk baru boleh ditukar kepada produk yang realistik. Langkah ini meningkatkan pelaburan yang besar. Sesuatu pembangunan produk baru biasanya akan menggunakan modal yang besar. Kerana apa? Kerana biasanya pembangunan konsep produk baru ini akan menggunakan R&D kebiasaannya lah. Sebab sekarang ini adalah trend R&D. Semua syarikat belum berlumba, semua pemasar belum berlumba melakukan aktiviti research terhadap produk mereka, terhadap apa benda penawaran yang ditawarkan kepada pelanggan. Apabila melakukan R&D, ia merupakan satu proses yang memakan kos yang tinggi, tetapi pulangan dia kalau kita melakukan penyelidikan dengan konsisten, dengan tepat, makanya kita dapat satu result yang membanggakan, satu keuntungan, tahap keuntungan yang memberangsangkan lah. Jadi pembangunan produk pada zaman kini seiring dengan aktiviti penyelidikan. Ujian pemasaran ni merupakan bagaimana produk ingin diperkenalkan kepada pasaran lah. Dan biasanya produk dan program pemasaran akan diperkenalkan kepada suasana pemasaran yang sebenar bagi membolehkan pemasar mendapat pengalaman mengenai produk. Biasanya kalau kita pergi shopping kompleks, kita akan jumpa tester ataupun kita boleh menguji. Biasanya kalau kita tengok dekat CJ Workshop, itu adalah merupakan satu konsep pengujian produk. Pengujian produk. Kerana pengujian produk ataupun aktiviti ujian pemasaran ini lebih berkesan kerana dia akan menggunakan individu ataupun orang yang bertindak sebagai jurucakap ataupun promoter terhadap suatu produk. Seperti contoh, kalau you tengok CJ Workshop itu merupakan bagaimana suatu produk itu diuji dalam pasaran lah. Pemerdagangan ataupun commercialization. Langkah ini memperkenalkan produk baru. Dan bilakah produk baru akan dihasilkan dan di mana produk baru akan dihasilkan? Kerana sekiranya kita mengabaikan persoalan bila dan di mana, makanya kita akan mendapati risiko salah waktu untuk kita memasuki suatu pasaran, dan produk itu mungkin mengalami risiko tidak boleh dicapai dengan baik, dengan tahap ratus yang baik. Mungkin setakat 30%,
So itu yang menyebabkan apabila suatu perniagaan itu boleh tutup. Kalau kita tidak mampu untuk mengenal pasti lokasi yang baik. Okey, menyusun pembangunan produk baru. Okey, berikut adalah beberapa langkah lah. Yang pertama, pembangunan produk berurutan. Jabatan syarikat melakukan bersendirian bagi menyudahkan proses sebelum memindah produk baru kepada jabatan dan peringkat seterusnya. Pembangunan produk ini akan diuruskan oleh jabatan yang berkaitan dan akan dilakukan melalui jabatan ke jabatan lah. Okey, dan ada proses-proses yang terlibat. Yang kedua, pembangunan produk spontan atau berasaskan pasukan atau kerjasama. Okey, strategi kitaran hayat produk. Setelah produk dilancar, harapan syarikat ialah ia akan menikmati hayat yang panjang dan menguntungkan. Seharusnya kita nak memastikan bahawa produk kita itu berada lama di dalam pasaran. Jadi kita perlu menentukan strategi kitaran hayat produk, iaitu yang akan melalui 5 peringkat. Sebenarnya kalau ikut kepada yang kita belajar sebelum-sebelum ini, dia ada 4 peringkat. Kalau ikutkan peringkat yang nombor 1 tu, peringkat pembangunan produk itu adalah perancangan. Okey, dia dimulakan dengan peringkat pengenalan, introduction, di mana pertumbuhan jualan berlaku perlahan, dan di tahap pengenalan ini sesuatu produk tidak akan memberikan keuntungan ataupun tidak ada profit langsung, sebab peringkat pengenalan ini merupakan satu proses yang perlu menelan belanja yang besar, kerana kita hendak memperkenalkan kepada pasaran. Kita nak kenal pasti pasaran, so dia akan ambil masa lah. Biasanya pada peringkat pengenalan ni, dia punya pencapaian paling kuat pun adalah BEP, break even point. Break even point ni tak rugi tak untung. Okay, so peringkat yang kedua sebenarnya peringkat pertumbuhan, growth. Growth ini adalah penerimaan pasaran yang cepat, dan adalah satu tahap yang paling lama sebenarnya, peringkat pertumbuhan ini. Okay. Peringkat kematangan merupakan pertumbuhan jualan perlahan kerana produk mencapai penerimaan oleh kebanyakan pembeli berpotensi. Peringkat kematangan ini merupakan satu tahap yang lebih kurang sama dengan peringkat pertumbuhan. Kedua-dua ini adalah peringkat yang penting kerana kedua-dua tahap ini menunjukkan bagaimana penerimaan pasaran terhadap produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. So peringkat yang keempat seharusnya peringkat decline, penurunan. Tempoh di mana pasaran tidak lagi boleh menerima kehadiran produk ataupun perkhidmatan kita di dalam pasaran. Okey. So itu saja kuliah kita pada hari ini. Saya menyarankan sekiranya you ada sebarang persoalan, sila ajukan kepada saya di dalam Google Classroom, iaitu di bahagian stream. Okey. Sekian. Terima kasih.